Senyum seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Duduklah kita di rumah untuk hindar bahaya. Kau di rumah, ku di rumah, bersama ikut perintah. Duduklah di rumah sebelum hari kan ditambah. Duduklah di rumah, kerjasama untuk hindar corona. Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Hello, Assalamualaikum pada semua rakyat Malaysia yang sentiasa setia bersama dengan Borak Kopitiam. Hari ini merupakan hari ke-31 kita di dalam fasa PKP. Terima kasih kepada anda yang sentiasa memberi kerjasama saya, Z. Mari kan? Saya Anwar Afiq. Saya harapkan semuanya tengah menonton ni adanya stay home dan terus memberikan sokongan kepada frontliners kita. Yes. Sebab hari ini dah 31, bayangkan setiap hari mereka mengharungi perjalanan untuk apa? Membantras, memotong dan untuk kita kembali memulih dalam pandemik inilah COVID-19 ini. Jadi setia bersama kami dengan Borak Kopitiam. Siapa ada cadangan apa nak dikongsikan, apa senaman ke harian rutin sekarang ni kan? Bolehlah kongsi dengan Facebook, hashtag apa? Borak Kopitiam. Ya, hashtag Borak Kopitiam 3. Betul. Apa-apa saja macam Anwar kata tadi, anda semua boleh kongsikan kepada kami. Tapi sebelum itu, kita di dalam fasa ramai yang duduk rumah. Of course, ramai yang tengok TV, ramai yang buat bersukan dan sebagainya. Ini kita nak kongsikan kepada penonton mitra drama Borak Kopitiam untuk minggu ini. Jom. Saya rasa tak sedap hati je tengok Iris. Saya tak faham kenapa awak benci saya, Hazil. Kau dah bunuh adik aku dah. Sooner or later, family kau akan tahu juga. Cuma aku takut dah terlambat. Saya nak minta maaf dengan awak. Abang, Cintaku kepadamu, lelah hati ini. Wow, Zack. rindu terindah. Rindu yang terindah. Itulah rindu yang terindah sekarang ni adalah rindu untuk kita keluar rumah sebenarnya. Ya, betul. Itu yang paling terindah kot sekarang ni, nak keluar ni. Tapi sebab pasal Zack, bila dah hari yang ke-31 ni, dah masuk pula fasa yang ketiga. Zack, macam mana rasa? Okey ke? Kita apa-apa saja yang diputuskan oleh kerajaan, saya rasa ini terbaik untuk kita. Jadi kita kena sentiasa ikut je perintah dia dan sebagainya. Sentiasa menjaga kebersihan. Yang berada di rumah, kerap basuh tangan. Yang dekat luar guna apa? Hand sanitizer. Sanitizer. Kalau sempat basuh tangan, sabun, gunalah. Cepat-cepatlah kita membasmikan kuman semua. Yes. Dan sebelum tu kita sebut pasal kita dah duduk, siapa duduk rumah ni, elok kita nak berkongsi tentang cuaca. Ramalan kita bolehlah orang rumah semua, suami dia ni cuci baju. Kita tengok ni cuaca di luar sana. Alright? Yes, betul. Kita mulakan di Kuala Lumpur. Ramalan cuacanya cerah untuk hari ini. Kemudian lepas Kuala Lumpur, kita berangkat pula ke Shah Alam. Juga ramalan cuacanya cerah. Seterusnya kita nak bergerak ke Ipoh. Oh, ramalannya ribut petir. Seterusnya kita nak ke utara lagi ni. Kita nak ke Georgetown. Ramalannya pula ribut petir juga. Betul. Dan seterusnya kita nak pergi mana lagi? Kita pergi Alostak. Ramalan cuacanya juga masih ribut petir. Lepas Alostak, kita pergi ke Arau. Arau pun ribut petir juga. Kita nak ke pantai timur sikit pula. Kita Kota Baru. Ramalannya cerah insya-Allah. Seterusnya ke Terengganu. Kuala Terengganu ramalannya cerah. Ke Kuantan. Kuantan pula. Kuantan pun ramalan cuacanya cerah juga. Lepas ke Kuantan, kita pergi ke Johor Bahru. Juga Alhamdulillah ramalan cuacanya cerah. Selepas ke Johor Bahru, kita ke Bandaraya Melaka. Juga cerah ramalan cuacanya. Jadi Soromban pun cerah insya-Allah. Seterusnya kita nak terbang ke Borneo. Kita nak tengok kucing. Kucing ramalannya ribut petir. Dan yang terakhir adalah Kota Kinabalu. Ramalannya hujan.
Yes, seperti biasa, ini adalah ramalan semata-mata. Jadi anda semua jangan risau, apa-apa saja dah plan. Plan apa? Plan nak sediakan kat rumah kan? Faham? Sekarang ni suami-suami pun sebenarnya dah mula macam kalau sebelum ni tak ada kesempatan untuk membantu isteri, sekarang inilah peluang untuk kita sentiasa bersama keluarga, untuk membantu isteri. Sebagai contoh, saya cakap untuk orang sebelah saya ni lah. Wah, terima kasih lah Puji. Angkat suami-suami kita lah, suami-suami semua ni. Sebab apa, kalau dah lambat nanti silap lah. Abang, apa ni lambat ni? Hari dah sudah panas. Sudah tak buat kerja kah? Yes, boleh juga share dengan kami di Instagram, Twitter, Facebook ke apa-apa. #Borak Kopitiam TV3. Kongsikan kalau gambar tengah sidai kain ke apa-apa saja aktiviti sebenarnya dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini boleh kongsikan kepada kami. Kami sangat-sangat berbesar hati untuk tahulah. Baik, jadi seterusnya Anwar. Kita nak mulakan dengan berita yang mana kita nak kongsikan satu berita yang baik sebenarnya kita tentang COVID-19 iaitu kadar pulih melebihi kes baru 4 hari berturut-turut. Alhamdulillah. Kalau kadar pesakit yang pulih daripada wabak COVID-19 di Malaysia melebihi kes positif baru memasuki hari keempat berturut-turut. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sebanyak 168 kes disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 hari semalam dan dibenarkan pulang dan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih daripada wabak itu lebih daripada 50%. Itu yang seronok ni untuk kita dengar semua. Dan setakat jam 12 tengah hari semalam katanya sebanyak 134 kes baru dilaporkan. Jadi menyaksikan kes total jumlah kepada COVID-19 di Malaysia adalah 5,182. Satu berita yang baik juga, tapi namun kita nak cukup bersyukur kerana kita dah ada semakin eloklah ni. Harap-harapnya fasa yang ketiga ni pun dah mengakhirkanlah. So yang seterusnya, berita yang seterusnya. Yes, ini juga agak membanggakan juga di mana pengiktirafan telah diberi. Tapi ini Dr. Nur Hisham berkata pengiktirafan ini untuk negara dan pengiktirafan sebagai 3 doktor terulung di peringkat global dalam memerangi COVID-19 disifatkan bukan penghargaan kepada individu. Sebaliknya untuk Malaysia dan keseluruhan jentera kerajaan. Dan demikian tegas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ketika diminta mengulas pengiktirafan itu, jelas menunjukkan beliau mengambil pendirian terus berpegang kepada resmi padi, semakin berisi semakin tunduk ke bumi. Dan beliau juga berkata pembuat keputusan bukan saya tetapi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Contohnya Perintah Kawalan Pergerakan adalah dilaksanakan Perdana Menteri kita sekadar nasihat. Dan itu dijelaskan pada di Putrajaya hari ini bersandarkan laporan China Global Television Network. Dr. Nur Hisham adalah antara 3 doktor terulung peringkat global dalam perang menentang COVID-19. Dan selain pakar pesakit berjangkit Amerika Syarikat dan juga daripada New Zealand. Jadi ini satu kebanggaan dan juga tahniah juga daripada kami di tim Borak. Betul. Sebab ini juga dilaporkan secara international sebenarnya. Mereka maklumkan bahawa antara yang tenang mengharungi pandemik ini. So, tahniah diucapkan kepada Dr. Nur Hisham. Dan seterusnya, kita nak ceritakan satu berita yang kurang menyenangkan lah. Tapi untuk kebaikan, iaitu tidak boleh balik kampung sambut Ramadan. Sedih. Tapi inilah untuk kebaikan. Kerana orang ramai tidak dibenarkan pulang ke kampung bagi menyambut Ramadan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 3 yang dilaksanakan. Jadi, Menteri Kanan Kluster Keselamatan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berkata larangan itu sudah dilaksanakan sejak PKP yang pertama lagi, fasa yang pertama dan kedua sebelum ini. Jadi menurutnya pada PKP fasa 1 dan 2 dilaksanakan sudah tidak dibenarkan pergerakan rentas negeri. Dan begitu juga Ramadan yang tetap tertakluk pada undang-undang yang sama. Jadi bermakna pergerakan ramai-ramai untuk pulang menyambut Ramadan, untuk berbuka puasa ataupun nak ke masjid sekalipun tidaklah boleh dilaksanakan. So kita perhatikan di Instagram banyak juga dimaklumkan oleh Kementerian Menteri Keselamatan Negara, banyak dimaklumkan apakah undang-undang yang sekarang diperketatkan. Tak bolehlah kita nak balik kampung. Apa-apa pun tadi kepada suamilah kerana naik pangkat. Kalau sebelum ni jadi makmum, selepas ni kena jadi imam. Baik, seterusnya berita yang luar biasa juga di mana seorang wanita bukan sahaja terpaksa melalui saat-saat mencabar apabila melahirkan bayinya ketika PKP ini, tetapi menempuh detik yang mencemaskan selepas melahirkan bayinya di kawasan dataran Todak malam tadi. Dan dalam kejadian jam 10.30 malam itu, Fahmah Nastih 38 tahun dari kampung Kasuapan Pulau Gaya tidak sempat dibawa ke hospital. Wanita dan kanak-kanak Sabah Lilikas
Dan menceritakan detik lebih cemas itu, Abah Ipah dia sendiri berusia 50 tahun berkata, Mama tiba-tiba mengadu rasa sakit dan tak bersalin sebelum dia bersama isteri bergegas membawanya menaiki bot. Naiki bot dari kampung Kesuapan menuju ke jeti Pasar Besar Kota Kinabalu. Dan menurutnya juga ketika dia bersama isteri memapah menunjuk ke jalan utama, Pak Amar mengadu sakit perut hendak bersalin. Jadi tak sempat nak sampai, polis berjaya untuk membantu bersalin. Masya Allah. Wanita itu bersalin. Jadi ini sebenarnya luar biasa. Biasanya kita dengar doktor, ini polis. Ini first time. For me, it's first time. Betul. Sama juga. Ini satu benda yang kita nak katakan, mereka ni serba boleh. Memang frontliners yang luar biasa. So terima kasih. Moga-moga anak tu pun selamat dan sihat semua. Tak naklah terjangkit-jangkit apa pula kan. InsyaAllah. So terus kita nak dengarkan satu berita daripada luar negara, iaitu Jepun. Isytihar darurat di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan untuk mengisytiharkan darurat di seluruh negara Jepun dalam usaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Lapor agensi berita di Xinhua, iaitu pada 7 April Jepun mengisytiharkan darurat di 7 daripada 47 wilayah di negara itu, termasuk Tokyo, Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo dan Fukuoka. Dan mengisytiharkan ini membolehkan memberi kuasa kepada Gubernur wilayah berkenaan untuk mengambil langkah pencegahan lebih berkesan untuk mengekang penularan virus. Dan satu, saya percaya ini sukar untuk mereka lakukan, menerima juga berita ni. Bagi pandangan saya, ia satu langkah untuk kita. Kita menjadi antara rujukan juga sebenarnya Malaysia apabila adanya PKP ni, ada juga lockdown ini, diorang akan pandang, Malaysia buat peranan ni sebab ada wakil daripada Malaysia ni telah cerita bagaimana suasana PKP kepada Jepun. So mereka pun menerima sebenarnya. Betul. Bayangkan negara Jepun yang maju tu boleh terima dengan tenang je. Ini kau pula je. kita kan. Baik, jadi bila sebut PKP, mungkin ada yang tak perasan, Perintah Kawalan Pergerakan, maksudnya pergerakan kita perlu dikawal. Tapi sekarang ni Anwar bukan cakap apalah, Zaid, bila kita orang macam kita kerja, kita kena keluar kerana kerja, tanggungjawab. Tetapi bila kita keluar rumah, kita tengok makin banyak kereta, tak tahu sebab apa. Kalau urusan penting, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita tak tahulah bila orang mengambil kesempatan, kata bosan duduk rumah, keluar itu ini dan sebagainya. Jadi tolong, ini dah merupakan hari ke-31. Kita semua perlu bekerjasama. Macam mana kita nak bantu frontliners? Mudah. Kita bekerjasama dengan duduk di rumah, jaga kebersihan dan sentiasa meningkatkan kematangan cara kita berfikir. Jangan terlampau kata orang tu selfish. Kata orang putih, selfishness is not good for your health. Macam tu. Sebab nak katakan sebab pasal tadi tu Zack, bila kita dah dalam nak beradab dan sebagainya, sebab adanya virus sekarang ni, kluster dari kayangan. Yang diperkongsikan di Facebook Ahmad Samhan, yang mana adanya keadaan yang cukup menyakitkan hati sebenarnya. Kisahnya diperkongsikan untuk dipertemukan dengan seorang pesakit, iaitu sangat demand. Seorang VVIP ni masuk ke unit untuk saringan, tetapi memberikan satu respon yang tidak boleh memberikan kegembiraan lah pada frontliners. Kerana demand nak tempat yang ada aircon, nakkan makanan yang sedap, padahal dia dah kena dah positif dah, tapi masih demand tak memberikan bantuan langsung pula. Dan seterusnya pula dikongsikan juga daripada Facebook, juga daripada Ili Munira. Mereka ni semuanya frontliners lah yang dikongsikan, dan mereka berkongsi di KKM adanya COVID-19 di Makmal pada Februari lalu. Mereka pun sama juga kes ni yang melibatkan tentang bagaimana sikap mereka pergi overseas. Tapi seronoknya pergi overseas, balik-balik membawa wabak kan. Tapi sikap selfish ini. Dia kata penatlah buat saringan ni semua nak berjalan mudah dan sebagainya. Kena tunggu lama-lama, baris lama sebagainya. Okay, kita nak maklumkan yang sebenarnya perkongsian daripada frontliners ini sebenarnya membuka mata kita. Dan actually siapa yang dalam ujian pasti akan menyerlah dia punya sikap yang sebenar. So dikatakan waktu ini kalau kita diuji, macam mana kita melatah? Adakah kita ni tak boleh sabar? Adakah kita ni nakkan kehendak sendiri, tidak fikir tentang orang lain ke? This is the moment. Ini waktu dia kita nak muhasabah bila kena ujian macam ni. Sebenarnya waktu macam inilah waktu paling sesuai untuk kita bersatu sebenarnya. Pepatah kita berkata, bersatu teguh, bercerai roboh. Dia ini paling penting. Baik, jadi apa-apa pun macam lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda penonton Borak Kopitiam. Tapi sebelum itu, kita rehat seketika. Tapi sebelum kita rehat, kita berdoa dulu sama Dai Iwan. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وزرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengalir tangisan di kala sendiri karena hatimu
dia Tuah Azmi dengan single beliau Kecewa. Saya faham sebenarnya kenapa dia kecewa. Kita orang ada PM tepi sebelum ni. Oh ya ke? Tapi kita tak nak ulas lebih sebab kita ada tuan di talian. Assalamualaikum Tuah. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi. Bagi. Oi, ceria betul lah Tuah pagi bagus ah. Apa khabar Tuah? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat baik. juga. Tuah kat mana ni sekarang ni? Alhamdulillah. Saya dekat rumah. Oh rumah. Mana boleh keluar bang kat rumah dia. Itulah yang kecewa tu Noah. Kecewa. Sebab dia duduk kat rumah sebelum PKP lagi. Jadi sekarang ni waktu PKP Tuah seorang kat rumah kan? Ya, saya seorang kat rumah. Sebab tu dia kecewa. Dia Oh, seorang. rumah. Sebab Mak ayah. sebelum PKP saya tak sempat nak balik rumah mak. So bila dah start PKP nak tak nak kenalah stay seorang-seorang. Oh, selalu video call lah ni dengan mak ayah semua kan? Rindu. Saya kadang saya WhatsApp, sehari tu WhatsApp, kadang call. Kalau macam agak-agak saya WhatsApp mak saya tak balas, saya terus call. Oh, okeylah. So tu dah kita nak kongsikan sikit ni Tuah Azmi yang merupakan penyanyi yang sedang naik sebenarnya. Dengan lagu Kecewa. Ini single ke berapa sebenarnya? Single ke berapa ni Tuah? Okey, ini sebenarnya untuk saya dia single keempat sebenarnya. Tapi kalau antara saya dengan FMC ini baru single kedua. Okey. Faham. Jadi Tuah mungkin Tuah boleh ceritakan sedikit Kecewa ni sebenarnya cerita pasal apa? Adakah kesinambungan lagi daripada lagu-lagu sebelum ni ke apa ke? Okey, sebenarnya Kecewa ni memang sambungan daripada lagu-lagu Tuah sebelum ni sebab lagu Tuah sebenarnya memang Tuah dah ikut dengan cerita dia sendiri. So yang Kecewa ni dia maksud sebenarnya dia macam sudah cukup lah, aku dah kecewa dah. Dia macam dah full stop lah untuk jalan cerita yang empat lagu sebelum ni. Macam tu lah. Boleh ke Tuah ceritakan sedikit cerita-cerita yang lagu sebelum tu yang nak katakan kesinambungan tu? Boleh nak tahu sikit? Apa yang Okey, yang single first Tuah yang bertajuk Raja di Hati. Yang kedua Air Mata Rindu, yang ketiga Insan Kau Cinta, yang last kali ni Kecewa. So kisah dia yang first dia cuba untuk jadi raja di hati perempuan tu. Okey. Tapi sebaliknya dia dapat mengalirkan Air Mata Rindu. I see man. Dan lepas dia dah mengalirkan Air Mata Rindu tu, dia berdoa agar insan yang dia cinta tu semoga dia bahagia dengan insan yang dia cinta. Dahsyat. Dan Okey. sekali walaupun dia dah macam okey lah, tak apalah, tapi sebenarnya dia dah kecewa. Macam tu lah. Faham. Apa nak tanya Tuah? Nak tanya Tuah lah kan? Tuah dengan Munah Syahira ni apa cerita? Aish man. Tuah dengan Munah Syahira apa cerita? Tak, kita orang kawan. Kita orang kawan kerja. Ya, bukan kecewa Betul, sebab dia. bukan kecewa sebab Munah ke apa ke bukan Tak ada. Kita orang kawan. Okey. Itu kenapa tak ada gosok-gosok masalah. Kenapa gosok-gosok hidung tu semenjak duduk rumah ni? Bakat menipu dah tak ada Tuah. Tak ada lah. Sebenarnya kita orang memang kawan kerja. So macam Tuah sendiri, kalau setiap kali Tuah show memang selalu ada Munah. So kita orang macam dah selesa lah. Dan kita orang pun ada macam plan nak keluarkan single kalau ada rezeki nak keluarkan duet lah. sama. Yelah tu. Okey bagus. Sebab kalau pasal nak keluarkan single apa, siapa yang penulis komposer untuk lagu Kecewa? Tuah buat sendiri ke? Okey. Sebenarnya semua lagu yang Tuah dah keluarkan semua memang ditulis dan dikompos oleh Tuah sendiri. Ya. Bagus. Okey, Tuah sajalah nak beritahu nak kongsikan sedikit lah kan cebisan untuk Tuah lah kan. Saya Zack dengan Anwar ni pun dua-dua dah berkahwin dan pada awalnya kami berdua pun mulanya selesa dengan isteri kami tu. Betul kahwin. Jadi apa fikirlah sendiri Tuah ya. Okey Tuah ni nak cerita. Apa antara aktiviti Tuah waktu PKP ni mungkin boleh kongsikan dengan kami penonton Borak Kopitiam. Okey, sebenarnya macam Tuah sebelum PKP ni Tuah memang tak pernah masak kat rumah. Tuah memang selalu makan kat luar. Tapi bila dah start PKP, nak-naknya duduk seorang pula. Nak tak nak kena buka YouTube, belajar masak, kena masak. Mantap. Bahan Tapi semua yang beli selalu sendiri ni lah. masak Maggi lah. Tak ada masalah. Okey, Tuah saja nak kembali balik pada yang lagu yang Kecewa ni sebenarnya tak ada video klip yang khas rasmi ke? Belum lagi rasmi, belum ada lagi Okey, sebenarnya lagu ni dah record bulan 2 dan kita dah plan dah sepatutnya yang masa keluarkan lirik video tu sepatutnya date tu kita keluarkan music video. Tapi disebabkan masa kita orang dah plan untuk shoot tu jatuh pada hari PKP. So agak dah.
kita terpaksa tunda kita punya syuting dan bila Tuah dah berbincang dengan management Tuah dan diorang macam cakap tak apalah kita keluarkan lirik video dulu sebab takut orang tunggu lama sebab fikir pun kalau PKP kalau kita nak tunggu pun kita tak tahu PKP ni akan habis bila. Jadi takut dia akan habis lepas raya ke apa kan. So kita keluarkan lirik video dulu. Yalah, banyak kerja yang terkendala buat masa ni kan. So dia launching je terus kan. Betul lah. Tuah, macam kita dengar banyak Tuah Azmi punya lagu, banyak lagu-lagu yang kita ballad boleh katakan ballad, lagu-lagu putus cinta, kecewa dan sebagainya. Ada tak Tuah cover lagu-lagu macam rancak atau mungkin ada plan dengan management untuk menghasilkan lagu-lagu yang rancak lepas ni? Okey, sebenarnya Tuah adalah kalau macam Tuah perform Tuah akan nyanyi ada lagu rancak lah. Tapi buat masa ni memang tak ada single Tuah lagi yang rancak tapi kita orang macam dah plan untuk single akan datang. Tak boleh bagi tahu next single ke apa. Single akan datang. Faham. Tapi Zek, macam kita orang sukalah gambar Tuah yang sekarang ni tengah keluar kat TV ni Tuah tak nampak kan? Macam Luke Skywalker kan? Macam Star Wars. Okey, Tuah mungkin ada pesanan terakhir untuk peminat-peminat ataupun pesanan PKP ni apa semua, silakan. Okey, untuk peminat Tuah nak ucapkan terima kasih kerana sentiasa menyokong Tuah daripada mula sampai sekarang. Dan untuk rakyat Malaysia, Tuah nak ucapkan tahniah sebab dah duduk rumah dan teruskan dengar arahan kerajaan duduk rumah, selalu cuci tangan. Kalau keluar jangan lupa pakai mask dan hand sanitizer. Okey, terima kasih Tuah. Terima kasih Tuah, semoga terus berjaya. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih Tuah. Okey, insya-Allah. Kita nak kongsikan juga Instagram dan Facebook Tuah. Siapa yang nak follow boleh ikuti Instagramnya di Tuah Azmi Official Tuah. Official Tuah. Official Tuah. Dia dah official yang main-main. Bila nak official di hati Muna lah. Okey. Alright, terima kasih banyak. Itu dia Tuah Azmi. Jangan lupa untuk saksikan lirik video lagu Kecewa daripada Tuah di YouTube. Jadi wah itu dia kesian kat dia. Tak sempat balik rumah parents. Yalah. Duduk dekat rumah nak dekat sebulan seorang-seorang. Bayangkan macam perasaan orang yang sama juga macam kat universiti semua tak dapat nak jumpa mak ayah, tak dapat kan, semua duduk situ berusahalah hiduplah sendiri. Okay, tapi kita nak tengok satu video menarik iaitu kita sebutnya viral juga dia tentang superhero yang delivery ke rumah. Kita saksikan. Seorang lelaki menggunakan kreativiti tersendiri dengan memakai kostum superhero untuk menjalankan khidmat pembayaran tunai semasa serahan COD sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Muhammad Fakri Rabis berkata selain untuk mencari pendapatan sampingan ketika PKP, dia mengenakan pelbagai kostum superhero ketika COD di sekitar Kota Baru bagi menghiburkan mereka yang menggunakan khidmatnya. Katanya usahanya itu bukan sahaja memudahkan isi rumah untuk mendapatkan bekalan asas, malah menghiburkan mereka yang kebosanan dan tertekan kerana tidak boleh keluar ke mana-mana sejajar dengan arahan kerajaan. Muhammad Fakri berkata dia mengenakan caj bermula RM3 sehingga RM5 bergantung kepada jarak penghantaran dan mengakui hasilnya tidak seberapa tetapi berasa puas melihat senyuman serta kegembiraan terpancar di wajah pelanggan terutama golongan kanak-kanak. Itu merupakan cebisan Avengers Endgame yang kita tak terkeluar. Jadi itu dia Black Panther bawa Spider-Man naik motor. Itulah dia hantar makanan dekat Malaysia. Ini sebenarnya Anwar, sebenarnya mungkin penonton-penonton terlepas pandang di mana mereka ada kedai. Sebenarnya ada kedai dan itu memang mereka punya konsep di mana orang datang dia orang pakai baju superhero untuk serve pelanggan dan sebagainya. Tapi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan hasil disebabkan COVID-19 ni, sebab tu diorang daripada orang datang ke kedai tu diorang pergi COD sendiri dan diorang pakai pakaian superhero dan ini sebenarnya menariklah dapat memberi sedikit macam keceriaan kepada orang kan. Mencuit hati sebenarnya. Bayangkanlah tiba Spider-Man datang hantar bungkus tak ada tembak-tembak ke. Itulah dia mencuitkan hati sebab menggembirakan kita semua. Bukan selalu dapat jumpa benda-benda macam ni kan. Ya, betul. Tapi yang pasti kita akan berjumpa pada hujung minggu ini adalah di mana kita akan dengar lagu ni. Mesti semua akan teringat akan datangnya Ramadan. Dan satunya itu Jejak Rasul Kembali. Dengan Jejak Rasul Ulul Azmi
Azmi. Kembali Ramadan ini memaparkan perjalanan kru penerbitan menjejak kisah dan ketinggalan Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam di bumi Turki, Jordan dan Palestin setiap Jumaat hingga Ahad 6.30 petang di TV3 dan menantikan episod yang pertama bermula pada Ahad ini 19 April. Wow. Jejak Ini dia. Rasul Ulul Azmi. Anwar, nak cakap pasal jejak Rasul ni kan. Sebenarnya Anwar tahu tak? Jejak Rasul ni pun antara bantuan Zaid waktu kecil juga. Waktu dulu kat time sekolah, Zaid sebabkan Zaid suka tengok jejak Rasul ni, tiba-tiba keluar periksa dapat jawab. So, aku tengok jejak Rasul baru-baru ni dapat jawab. Betul. Tapi sebut pasal periksa tu, sekolah pun dah tahulah kan macam mana kan. So Yelah. mungkinlah kita belajar waktu Yelah. macam ni lah dapat study tentang nabi-nabi kita. Tapi ini dibawakan dengan Abang Fitri Yahya. Abang Fitri, panggil abang kan sebab mentor kita kan. Baik. Tapi kita akan saksikan pada Ahad ini. Jadi bersamalah untuk lihat bagaimana perjalanan jejak Rasul Ulul Azmi. Baik. Dan- Ahad ini 6.30 petang. Betul. 6.30 petang Mula. 6.30 petang, jangan lupa. Alright, jadi sekarang ni kita semua tahu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, banyak benda yang telah dihadkan, terutama sekali ramai orang yang tak dapat bekerja dan sebagainya, risau tentang macam mana ni ekonomi ni, macam mana ni perbelanjaan dan sebagainya. Dan sekarang ramai mula menjinak-jinakkan diri dengan online marketing. Mula bisnes secara online dan sebagainya. Dan sekarang ni kita ada orang yang pakar di dalam bidang ini. Kita ada Tuan Muhammad Fadi di dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat-sihat. Dekat mana tu? Saya sekarang berada di Pasir Putih, Kelantan. Kat rumah lah. Bukan office. Dekat rumah. Kau tiba dekat office ke, masih bekerja ke. Tapi itulah, kita sebut tadi pasal online semua. Boleh tak kita nak tahu terus-terus bagaimana perjalanan ataupun kalau siapa yang daripada luar nak bekerja dalam digital marketing ni, macam mana pandangan untuk Tuan Fadi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Basically, sesiapa sahaja sekarang ni, ini adalah masa yang terbaik untuk kita masuk ke online. Itu je yang pandangan saya. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, kita sekarang duduk rumah kan. Basically semua orang duduk rumah. 30 juta rakyat Malaysia duduk rumah. Betul. Dan bayangkan, apa yang kita akan buat dekat rumah? Kita akan habiskan masa kita memandang skrin-skrin yang ada dekat rumah. Itu je. Kita tak mungkin tengok dinding kan. Kita akan tengok skrin. Sama ada skrin televisyen ke, sama ada skrin laptop ataupun skrin phone kita. Tapi majoriti skrin phone lah. So bila mana mata memandang skrin, itulah masa terbaik untuk usahawan-usahawan ataupun orang yang nak berniaga atau orang yang nak tambah pendapatan, pamerkan dia punya produk atau servis di depan mata pelanggan. This is the best time. Betul. Itu. Okey Tuan Fadi, kita semua sedia maklum bila kita sebut pasal online, pasal social media dan sebagainya, memang tidak asing lagi bagi generasi-generasi macam kita. Tapi bagaimana pula Tuan Fadi bila orang-orang macam atuk-atuk kita, nenek kita, mak bapak kita yang sebelum ini mereka tak langsung fokus tentang social media, mungkin segelintir ada yang fokus tapi persentasenya kurang. Macam mana pula Tuan Fadi? Okey. So itu soalan yang cukup bagus. First thing first adalah, sebab tu saya kata sekarang ni everybody dia sudah masuk satu fasa yang terpaksa guna online. Okey, saya bagi contoh. Mak ayah walaupun ada di kampung, dia tak biasa guna social media dan sebagainya. Tapi mereka pasti akan ada WhatsApp di dalam phone mereka. Pasti ada WhatsApp dalam phone mereka. So sebab apa? Anak-anak pun nak kontak mak ayah. Sekarang ni tak ada orang dah guna SMS. Semua orang guna WhatsApp. So dekat WhatsApp pun kita dah boleh gunakan the application untuk buat pemasaran. Saya bagi satu contoh. Mak saya sendiri pun ada Instagram. Walaupun dia tak aktif, tapi itulah cara dia melihat anak-anak dia. Update Instagram, IG story. So basically, kalau orang yang tidak tahu sekarang ni akan dipaksa tahu macam mana sekalipun. Sebab everybody ada phone. Betul tak? Betul. So kita yang penting sekarang ni, kita perlu gunakan dikala orang semua memandang skrin, kita kena hadir. Saya bagi contoh. Student-student saya dekat Fani Ivo, saya ada satu akademi yang mengajar orang lain bagaimana untuk mengonlinekan bisnes. Pada ketika PKP start, ramai orang kata, orang tak beli barang. Tapi tak. Student-student saya start onlinekan bisnes dia
sampai ada dalam masa 2 minggu je jualan 500,000, jualan 150,000 hanya menggunakan kuasa digital sahaja. So kita ada peluang tu. Dan tambah lagi kita dekat dengan nak raya kan. Kita nak masuk bulan puasa. So memang orang duduk kat rumah tapi mood membeli tu Ada. makin lama makin membuat. Betul. Okay. Betul. Memang sangat betul lah. Ya, orang rumah kita lah kan. Tapi Tuan Fadi, saya nak tahu boleh tak ceritakan lebih terperinci. Contohnya kalau dia nak buat satu post kat WhatsApp tadi ke Instagram ke apa. Kalau dia nak buat satu post tu, apa tips dia nak tangkap attention orang di luar sana supaya dia memahami ataupun terus nak tengok apa jualan kita. Kan biasa kalau waktu ni kadang tengok alah apa tak nak tengok lah. So macam mana? Nak tips dia nak marketing tu. Saya selalu bagi tahu kepada student-student saya dekat Funny Evo. Kenapa bisnes wujud? Kita kena faham tu je. Right? Bisnes wujud sebab masalah. Very simple. Bila masalah wujud, maksudnya orang nak cari penyelesaian masalah, orang orang akan cari produk atau servis tu. Okey, yang pertama adalah masalah. Cari masalah. Nombor 2, bila ada masalah, create produk dan servis untuk selesaikan masalah tu. Okey? Nombor 3, kita mesti seclear-clearnya, jelas. Alright? Siapa pelanggan kita? Ideal pelanggan kita. Saya bagi contoh. Dari sudut umur, kita kena very clear. Contoh kalau kita punya pelanggan majoriti umur 30 ke atas. Right? Kita tengok. Kalau 30 ke atas ni, biasanya berkumpul kat mana? Majoriti mereka berkumpul kat Facebook. Jadi kita kena hadir kat Facebook. Kalau umur 25 sampai 30, biasanya duduk dekat Instagram. Jadi kita kena duduk dekat Instagram. Kita kena wujud dekat Instagram. Macam mana pun. Sebab pelanggan kita dekat situ. Cuba bayangkan kalau pelanggan kita budak-budak umur let's say 18 tahun ke 20, 21 tahun. Mereka semua duduk dekat TikTok. Jadi kita kena hadir dekat TikTok. Jadi macam mana cara dia? Cara dia pertama yang saya sebut tadi masalah. Kedua, create product dan servis. Masalah. Nombor 3, pelanggan. Pelanggan duduk dekat mana? Daripada situlah kita craft kita punya 3 perkara pula. 3 perkara pula. Bila kita ni step nombor 4. Bila kita dah tahu mereka duduk kat mana, kita kena tahu 3 perkara. Dia panggil 3M. 3M ni market, media, message. Right? Lepas kita dah clear market kita buat media pula. Orang nak tangkap mata dia, media yang bagaimana. Kalau perempuan, dia nak tengok perempuan cantik. Kalau lelaki, dia nak tengok perempuan juga. Kan? And then message. Message tu kena highlight problem. So tu 4 step lah. Okey, Tuan Fadi, saya suka penjelasan tu. Tapi, kalau sebelum ni mereka buat perniagaan gunting rambut, tapi sekarang ni PKP kedai gunting rambut kena tutup. So adakah mereka kena buat perniagaan baru atau macam mana, Tuan Fadi? Okey, soalan yang cukup bagus. Inilah ramai orang tanya saya kena tukar bisnes ke tak? Okey, baik. Cara dia, pertama sekali, apa yang boleh kita buat adalah sebelum kita tukar bisnes, kita tukar dulu cara approach kita kepada pelanggan. Okey, cara approach kita. Contoh begini. Di kala keadaan begini, orang dia panik tau. Dia nak membeli tapi dia panik. So apa boleh kita buat adalah kita craft satu offer yang luar biasa terlebih dahulu supaya boleh tangkap dia punya keterujaan tu. Contoh macam ni, kalau orang penggunting rambut, okey, apa offer yang kita boleh beri kepada mereka? Katakanlah kita within radius. Kan within radius dekat rumah kita, right? Kita boleh advertise, kita boleh buat iklan dekat online dan kita boleh pergi servis tu dekat rumah. Ada, saya tengok saya punya kawan-kawan saya ada yang servis gunting rambut sampai ke rumah. Right? Kita craft offer dulu untuk kita tangkap orang-orang lain, pelanggan-pelanggan kita. Right? Misal kata tak boleh juga offer dah craft, katakanlah orang takut kita bagi offer, katakanlah jaminan wang dikembalikan. Tu offernya. Right? Kalau misal kata offer tu tak boleh tangkap juga, barulah kita start untuk cari bisnes yang boleh sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau misal kata offer kita tak bagus. So banyaklah kreativiti kreativiti untuk berniaga ni mesti macam-macam kan. Satu pula kalau itu satu kreativiti, kalau management pula contoh dulu ada staff ramai pula. Macam mana kita nak memantau pula kalau ada staff dan sebagainya bekerja daripada rumah? Ada tak tips dia? Okey, saya bagi tahu apa yang saya buat dekat Funny Evo lah, dekat company saya sendiri. Alhamdulillah. Saya ada lebih kurang dalam dengan izin Allah ada lebih kurang 30 orang staff yang duduk scatter sekarang ni. Saya ada 2 office dekat Kota Baru, satu dekat Kota Damansara satu. Jadi 30 orang ni duduk bertaburan lah. Jadi apa yang saya buat? Pertama sekali,
every day kita kena ada morning meeting supaya nak pastikan orang buat kerja kan. Jadi kena morning meeting. Kalau dekat pejabat kita ada punch in, punch out. Right? Sekarang ni kita kena ada macam contoh Zoom. Right? Kita buat Zoom. Pukul 9 pagi semua wajib masuk. Pukul 9 pagi wajib masuk semua orang. Kita boleh tengok muka. Zoom ke, hangout ke, tak kisahlah. Skype ke. Right? So, kita akan tanya apa yang awak buat semalam, apa yang akan awak buat hari ni. So, bila semua orang dah bagi tahu apa buat semalam, apa buat hari ni, bincang masalah yang kita hadapi and then selesaikan masalah itu segera. After that, kita communicate melalui messenger ke, WhatsApp ke untuk kerja-kerja kita. Tapi most important adalah pagi tu, mesti semua orang masuk dalam meeting supaya semua orang ada energy untuk start dia punya kerja. And then pantaulah if from time to time perlu meeting, dan meeting online. Very simple. Itu benda yang saya buat untuk dekat company saya, dan juga saya share kepada student-student dekat Funivo lah. Dan alhamdulillah, bila student-student dekat Funivo gunakan dekat saya punya academy, student-student gunakan cara strategi ni untuk pantau dia punya staff, alhamdulillah semua jadi fantastic. Alright, terima kasih Tuan Fadi. Best lah dengar Tuan Fadi explain sebab senyum. Daripada awal sampai sekarang senyum je. Okey Tuan Fadi, nak tanya sikit lah. Apakah harapan Tuan Fadi sendiri kepada usahawan-usahawan yang sangat-sangat terkesan dengan COVID-19 ni? Okey, ini benda yang isu besar. Saya just nak bagi tahu, sampaikan satu story. Pendek je story tu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang sangat miskin jumpa dengan Nabi Musa dan bagi tahu, tolong doa kepada Tuhanmu supaya aku kaya. Nabi Musa kata, bersyukurlah. Right? Dan orang miskin dia kata apa? Macam mana aku nak bersyukur sedangkan Allah tak pernah kayakan aku? Dan orang kedua datang, orang kaya. Dia datang jumpa dengan Nabi Musa bagi tahu, doa kepada Tuhan supaya Tuhan miskinkan aku. Sebab aku kaya, aku malas nak jaga harta. Nabi Musa kata, berhentilah bersyukur. Nescaya engkau akan miskin. Apa yang berlaku kepada orang kaya tu, dia makin kaya sebab dia makin bersyukur. Dan apa berlaku kepada orang miskin, makin miskin sebab dia tak pernah bersyukur. Dalam keadaan begini, apa saja berlaku kepada kita, syukurlah. Sebab apa? Kita masih lagi ada family, kita masih lagi ada kerajaan membantu kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Power lah. Bersyukur. Tuan Fadi ni mantap. Teringin nak jumpa story nanti Okey Tuan Fadi, mungkin boleh kongsikan Facebook ke Instagram dan apa-apa yang kita boleh follow? InsyaAllah boleh follow saya dekat Facebook, IG, right, semua Fahdi Ghazali. Tu ada Fahdi Ghazali. Saya punya Facebook, IG saya pun Fahdi Ghazali, insya-Allah. Dekat situ saya ada banyak perkongsian untuk bisnes, strategi untuk jemput rezeki dan kekayaan, insya-Allah. Especially digital marketing. Okey, terima kasih Tuan Fadi. Saya follow Haman Ghazali. Okey, nanti saya follow Tuan Fadi Ghazali pula. Alright. Okey, terima kasih Tuan Fadi. Dah insya-Allah macam-macam. Kita kalau macam ni, kita bolehlah buat bisnes. Apa-apa pun kena ingat Anwar, kena bersyukur. Yes, kita kena sentiasa bersyukur dan letakkan balik prioriti kita apa sebenarnya. Ini perkongsian yang sangat hebat daripada Tuan Fadi Muhammad Ghazali, luar biasa. So kita akan perkongsikan lebih lagi informasi lepas ni, tapi kita akan berhenti sebentar. So kembali selepas ini. Borak Kopitiam. Kena pergi sekolah balik lah Zack ni sebenarnya Anwar. Macam. Okey, jadi itu dia Hanbiul dengan lagunya Retak. Dan sekarang ini takkanlah kita pasang lagu tu sampai habis tak ada orang dia, betul tak? Betul. Anwar, seru sikit. Annyeonghaseyo, Hanbiul. Hai semua. Annyeonghaseyo. Wow, where are you, man? Saya right now sekarang Korea. Okay, in Korea. Now exclusive. We're now international, Anwar. Borak Kopitiam is now international. Because we're like video call with Korea punya artis. Yeah, international. So how are you doing right there in Korea? I am good. Saya datang ke Korea 3 minggu yang lalu. Wow. Kena cakap Melayu lah. Betul, cakap Melayu lah. Dia cakap bahasa Inggeris tak? Saya belajar bersungguh-sungguh. Okay. Baru-baru ini. Ada kerja, ada homework rupanya. Hanbiul, you went to classes for a Malay language here in Malaysia? In Malaysia, yes. Oh, incredible. So no wonder we hear that when you're singing Retak just now, it was like marvelous actually. We're like kind of shocked. Yeah, even the pronunciation is very good. It's amazing. It's like you've been learning Malay ke Malaysia? Malay language. Malay language for years, for many years already.
No. For a couple of weeks, I think. Maybe 2 months. 2 months. 2 months. No. That's incredible because that's incredible because one thing sebenarnya kita nak tahu sebenarnya Hambil pun sudah pun ada single yang sebelum ni iaitu Luka dan Bahagia. So we like to ask about the new song Retak. How did you actually make this song, Hambil? So the story behind Retak is quite interesting because I was taking a break di Korea. I was taking a break, making some new songs for other artists, and I suddenly got a demo from Amelia and Farouk Roman. So they thought that it would be perfect if I could sing this new song. I heard the demo, so saya mendengar the demo dan saya sangat menyukainya, loved it. So I went back to Malaysia to record lagu baru, and 2 or 3 days later, the song was out. So it was very rushed, but it was a interesting experience. Yeah, it was very rushed, but it's beautiful. It's such a beautiful piece. And maybe you can share with us a bit about the recording process. How's the recording process? Maybe you need time, the pronunciation and all. I didn't get much time to really get the pronunciation down pat. It was because it was so rushed. But when I was in Korea, I needed to show Amelia dan Farouk that I could sing this song, and so I spent around 6 or 7 hours recording this in my own studio, and then I sent it to them. And then after that, it took around 10 hours to record the song, I think. No, 6 hours, sorry. Well, that's cool, man. That's still cool. Even 10 hours, you can actually still be able to sing the song. What I would say is actually, how is it the process when you started singing it? Was it really hard? Like Malay language? Susah. It is. It's difficult. It's trying to really connect emotionally so I can express all the lyric. It's not easy, but these days, baru-baru ini, I think I'm getting better. So it's becoming a little bit easier for me to try. I think I'm actually better at singing Malay. Really? We too. Wow. You have a very good vocal, man, with singing the Malay song. And is it that you're still you want to continue in the ballad song for Malay, or is it that you want to try another kind of genre in Malay? Yeah, because we all know that when we say Korea, it is all pop songs, dance, upbeat songs, and when it comes to Malaysia, most of the songs are ballad, right? So are you comfortable with the genre, or are you trying to do something different in the future? Look, for the upcoming new songs that I want to release in Malaysia, it's a lot of genres I want to try. I want to try dangdut. I want to. Oh, wow. I want to also try something more of a bit of a tempo, with a little bit of tempo, so that people would find the song catchy and start to dance along with it. So I really want to try something new. Yeah. So for Retak, do you have you or your team have any plans for a music video, like an official music video or something? Mungkin. Mungkin. Kita akan menunggu dan melihat. Oh. Wow, that's cool, because I believe even right now, Malaysian fans are really receiving it well, because it's a beautiful song. Even I heard it. It's amazing. And how about do you want to go back to K-pop in Korea, or you just want to stay in Malaysia for the songs? So one of the main reasons that I came back to Korea right now is to organize something about a new comeback and some new plans in Korea. So we are really trying to discuss how to plan our time
and market our time as well for a new something exciting. Yeah. Yeah, So I'm excited. Yeah. All right, Hambil, we'd like to ask, and I'm definitely sure that the fans also want to know, what have you been doing at home during this pandemic time? Oh wow. Belajar bahasa Melayu. What else? Membuat music baru, making some new music. And banyak makan. Banyak makan. Too much makan right now. Hambil, retak, right? The lyrics. Do you have any particular words that are hard to say during the recording time, or even until now, maybe? So I've been hearing from some fans that my T, tak dapat, like my T accent isn't very good. Well, it sounds good. Tea. But it sounds good to us though. Dia ada pelat sikit lah. Yeah, even us in Malaysia also, when it comes to tea, Yeah. we always say teh, like that. Yeah, but some of my fans are very hard on me. What is the most bombastic word of Malay language can you say? What is the most bombastic word that you know? Wow. Because I can't. It's. Oh man. It's hard. It's okay. It's okay. No worries. Maybe you can post it on your Insta story though. Oh yeah. Yeah. Persembahan, I think it was. Sorry? Sorry, what was that? Performance. Persembahan. Oh. Yeah, persembahan is difficult. Okay, yeah. Oh. Bunyi pun lain macam tadi kak. Yelah. Lain macam kak tadi. Okay, Hamil, thank you so much for being with us. Could you share your social media so that the fans, I know you have many followers, Twinkler. but yeah. Any words for Menap your fans? Jungkal. One Star Buell. Oh, right. This is the Okay, IG, the Instagram. IG dia Instagram. So Wow. for last words, Hamil, for Malaysia and everyone, say what is your hope for their last words here? So I hope all the Twinklers and everyone in Malaysia can really stay safe and really try and support each other, be there for one another during this difficult and unfortunate period. But I just want to tell all the Twinklers as well, terima kasih selalu. Saya sayang awak Twinklers, saya rindu awak. And I just want to thank Borak Kopitiam. Terima kasih kerana menjumpa saya. Thank you so much. Terima kasih juga Hambil kerana menjumpa kami. No worries. Thank you so much. Thank you so much Hambil. Thank you so much. Kamsahamnida. Thank you so much, guys. Love you. Thank you. Wow, itu dia Hambil. Itulah Tak Ustaz. pernah sebenarnya Anwar. Aku terfikir semenjak dalam Borak Kopitiam lidah aku akan terbelit. Itu tadi. Okay guys, and again thank you so much Hambil, thank you so much Twinklers. Terima kasih banyak-banyak. Jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan Anwar. Apa yang kita ada apa Anwar? Sebenarnya kita nak maklumkan yang sebelum kemuncaknya tentang K-pop, sebenarnya kita pun dah lama dah tentang satu genre iaitu J-pop. Oh, J-pop. Jepun lah. Ya, Jepun. Yeah, Jepun. Yang kita dah sebut tentang yang mana kita ada seorang ni dia dah duduk lama dah kat Malaysia. Iaitu kira sebelum kemunculan K-pop ni ada J-pop ni yang ex-Japan iaitu Hikaru Utada. Adalah antara nama besar industri musik J-pop dan J-rock ketika dahulu. Dan ketika sekarang ni menyebut nama apa namanya GACKT. Saya pun tak tahu betul ke tak sebut ni kan dalam kalangan peminat genre ini. So mereka pasti berkata GACKT ni adalah salah seorang penyanyi legenda yang berbakat dan disegani di Jepun. So kita nak sebut tentang virus sebab dia ditemu ramah di Malaysia. Dia bercerita, dia dah bermasa di Malaysia, dia berceritakan tentang keadaan PKP di Malaysia, ditemu ramah orang Jepun. So berceritakan. Saya rasa memang cukup terharu juga sebab dia memberikan perkongsian yang menarik sebab memuji juga keadaan PKP kita. Sebab Jepun walaupun dah melanda darurat tapi something yang dah sebut bahasa Inggeris pula. Sesuatu yang cukup kita boleh dia mewakili Malaysia untuk memuji keadaan kita dan mengharapkan keadaan yang semuanya baik saja. Okay, so tu dia GACKT. Macam ni nak sebut kan? GACKT. GACKT. Dia legend sebenarnya. Betul. Dekat Jepun ni dia kira macam superstar.
Ya sekarang macam mana kalau kita tengok K-pop punya artis sekarang kan. Meletup. Macam itulah Jepun. Dan sekarang ni kita akan tunjuk sikit video kepada anda. で必需品を買いに行く場合は家の代表者が一人で行く、でスーパーやまあその薬局に対しても入り口で必ず人数制限をしてるんですよ。もちろん感じます。まあ10キロ圏外には出れないので。あ、10キロって決まってるんだ。はい。最初はロードブロックも警察がやってたんですよ。はい。で途中からはもう軍隊の方がいいだろうっていうことで軍隊に切り替わったんで、道路の閉鎖ですね。はい、そうです。で、まあ、要は違反者に対しての警告、でその違反者がひどいっていうことになれば、まあ、逮捕するっていう、まあ、拘束ですよね。っていうのを、まあ、軍隊がやってるっていう。Wah, itu perkongsian dia dalam talk show dekat Jepun. Betul. Hai. Tapi sebenarnya baguslah dikongsikan tu sebenarnya tepat. Kalau kita tengok, kita baca subtitle tu kan, itu daripada sumber daripada YouTube. Memang apa yang dikongsikan kepada dekat talk show kat Jepun tu memang sebiji apa yang kita berlaku sekarang. Jadi sebenarnya informatif, memang sangat bagus bila dia dapat kongsikan benda ni kepada kita. Dan sekarang kita ada lagi benda yang kita akan kongsikan kepada anda, satu video yang sangat macam kata orang memberi semangat kepada kita lah. Kan? Jadi itu sebenarnya kita kena tahu kepada penonton-penonton Borak Kopitiam, terutama sekali boleh kongsikan kepada orang semua. Tengok ni. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Very well, Bapak Ali. Menteri, apa khabar? Baik, Tuan. Alhamdulillah. Nanti dah pergi kali keempat buat swab itu. Bodyguard, staff di EMO pun begitu juga buat cek. Yang sediakan Kementerian Kesihatan punya doktor untuk datang ke sini untuk buat ujian. Menteri Kabinet? Menteri Kabinet pun dah buat itu. Semua itu base minggu lepas. All of the jabatan pun untuk cek betul. Keluarga Tan Sri semua sihat kan? Muhammad Suri and the whole family, tiga-tiga semuanya okey semua. Alhamdulillah dah buat berapa? 4 ke 5 ke? Dan Alhamdulillah semua negatif. Itu dia diperkongsikan daripada Instagram Istana Negara. Satu perkara yang kita boleh puji dan menyentuh hati sebab bila yang di-Pertuan Agong berkongsi bertemu dengan Perdana Menteri kan. Conference itulah dia. Sekarang ni macam itulah online kan. Dapat video call situlah. Dapat kerja tetap kerja kan. Dan kita satu lagi nak maklumkan yang kita berada di talian adalah seorang yang sangat manis orangnya. Ustaz Wan Nazrin. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Dai? Sihat ya? Sihat alhamdulillah, Kian Wan. Zack, apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Dai Wan. Dengar pagi-pagi, dengar baca doa dah, Masya Allah. Terima kasih banyak kerana mengkongsikan doa tu. Baik, jadi soalannya, kita nak tanya, teruskan soalan hari ini. Kita sebenarnya banyak keadaan-keadaan yang perkongsian tentang berita palsu. Jadi saya nak tahu secara ringkasnya, apakah keadaan ini boleh, berikan komen sedikit, Nak Iwan, tentang keadaan yang perkongsian berita palsu sekarang ni. Okey, thank you Akian Wah. Allahumma ya tanah sawab. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kuberikan pencerahan yang tepat kepada semua. Amin. Kalian, sekarang ni kan, ada 2 virus terbesar dunia. Bukan satu. Yang hari ni kita sedia maklum tentang COVID-19. Tapi sebenarnya yang menyusul lepas COVID-19 sebenarnya lagi memberikan impak ataupun memberikan kesan yang lebih berbahaya. Dia boleh timbulkan kekacauan dan ini disebutkan sebagai virus fake news. Fake news. So kalau betul, tak ramai orang bersedia maklum lagi pasal ni. Kalau kalian nak tahu, virus COVID-19 mungkin boleh menyebabkan mati, boleh menyebabkan maut. Tapi kalau siapa yang terkena virus fake news akan menyebabkan huru-hara dan bahkan boleh bergaduh di antara satu dengan yang lain. Bahkan mungkin akan terputusnya silaturahim. So ini adalah virus yang sangat berbahaya yang perlu kita cakna atau kita ambil tahu untuk menjadikan sebagai salah satu input kesedaran pada kita semua pada saat ini. Macam tu. Wow. Baik. Jadi macam cakap pasal fake news kan, sejak COVID-19 ni pelbagai bentuk perkongsian yang selalu kita nampak dekat sosial media, terutama sekali kata pasal kiamat lah dan sebagainya. Kiamat, ramai yang menunggu tu. Bukan Jumaat ni, Jumaat depan kiamat. So macam mana? Apa pendapat Dai Wan? Zack, such a beautiful question, Zack. Thank you, Zack.
Kalau ikutkan Zack, saya teringat kalau kita telusuri hadis Nabi, ada satu hadis yang panjang dalam matan Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2. Di hujung hadis tu, hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Umar. Kalau ikutkan di saat soalan yang keempat, ketika malaikat Jibril alaihi wassalam datang bertemu lutut dengan Nabi, malaikat Jibril tanya dekat Nabi, fa akhbirni anis sa'ah, maka kabarkan kepada aku tentang bilakah akan berlakunya hari kiamat. Tahu apa jawapan Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi SAW, yang ditanya ni lebih lagi tak tahu daripada yang ditanya. Maknanya kata Nabi pun tak tahu bilakah akan berlakunya hari kiamat. Dan soalan tu datang daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tak tahu bilakah akan berlakunya kiamat. Siapa ni? Ni malaikat Jibril tau. Duduk dekat Baitul Ma'mur yang dekat dengan Allah. Tapi still dirahsiakan oleh Allah akan bilakah berlakunya hari kiamat. Kalian nak tahu tak? Zack, Akhi Anwar, kalian nak tahu tak? Dan semua hadirin hadirat, kenapa rahsia tersingkapnya hari kiamat? Disyarahkan oleh ulama. Antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau, kenapa Allah merahsiakan hari kiamat pada kita? Untuk kita bersiap sedia pada bila-bila masa. Wow. Tak perlu ada tarikh khusus untuk kita lakukan persiapan. Dan paling penting, tak ramai di antara kita tahu tentang kiamatus shaghir, iaitu kiamat kecil. Ini yang Allah rakamkan dalam Quran, dalam surah An-Nisa verse 78. Ketika Allah firmankan, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Maut pasti akan mendatangi kita, walau kita menyorok dalam binaan yang tinggi ataupun konkrit yang utuh dan kukuh. Makna kata kiamat kecil pasti akan datang pada kita, iaitu maut. Itulah yang lebih patut kita siap sediakan atau bersedia berbanding tanda-tanda kiamat ataupun hari-hari kiamat yang besar yang kita tak tahu rahsianya bilakah akan berlakunya. Even Nabi pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu. Allah Alam bisawab. Wan buatkan saya terubat rindulah bila tengok gaya Wan bercerita macam tu kan. Mengada. Tapi Wan, sebut pasal bila kita bercerita tentang fitnah-fitnah benda-benda palsu ni pun, itu pun satu petanda kiamat, betul tak? Kalau ikutkan yes. Tersebarnya pendustaan. Apa di antara dia? Akhi Anwar, Z pun mesti sedia maklum tentang ni. Tahu tak paling latest saya tahu pasal apa? Apa dia? Yang tersebar sampai dekat caption tau, dekat grup WhatsApp. Yang saya baca dekat caption dalam grup WhatsApp live bersaksikan mata saya sendiri bagaimana ayah dengan ibu mengarahkan kita semua setiap kali kalau pergi supermarket kan, bawa balik barang-barang groceries, barang-barang dapur, jemur dulu dekat luar. Jemur dulu dekat luar. Serius, jemur dulu. Ni ya Allah, dan benda ni tersebar tau sebab dikabarkan bahawasanya kalau cuaca yang panas akan melenyapkan atau mematikan COVID-19. Daripada mana entah fakta ni datang, dan dia tak pernah ada pun, tak pernah wujud pun dekat WHO pun tak ada, KKM pun tak pernah keluarkan statement, tapi dah tersebar luas dekat grup WhatsApp. Tapi kan dari Wan, kita nak tahulah bila benda-benda ni ditular dan sebagainya, sebenarnya apa kesan mungkin orang terlalu ambil remeh. Mungkin Dai Wan boleh kongsikan sedikit apakah sebenarnya kesan-kesan buruk jika fake news ni terus berterusan macam ni? Ya, Zack, thank you. Sebenarnya Zack, Allah dah rakamkan jawapan dalam Quran, Zack. Itulah pentingnya kita tadabbur Quran, Zack. Ketika Allah firmankan dalam surah Hujurat, verse nombor 12 ayat 12, halaman sebelah kanan bahagian atas. Ketika Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum tu yang tu betul. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha. Okey. Macam ni ketika Allah firmankan dalam surah Hujurat verse nombor 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasik, bila datang satu orang bawa berita fasik, bawa satu berita yang palsu, orang-orang yang fasik, fatabayyanu, Allah perintahkan kita semua untuk lakukan usul periksa. Allah bagi tahu di hujung ayat tu, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kan kalau siapa yang duk sebar berita-berita palsu ni, kesan dia Allah bagi tahu dalam ayat tersebut, antusibu qauman bijahalatin, mungkin kita akan bawa bencana, kita akan bawa musibah, kita akan bawa kecelakaan kepada kaum kita sendiri disebabkan ketidaktahuan kita, disebabkan ketidakpastian kita. Ini yang berbahaya. Jelas tak? Jelas. Jelas. Good. Maknanya benda ni sebenarnya besar lah sebenarnya. Sebab itulah Dai Wan kata dua penyakit ni, COVID-19 ni satu, lagi satu ni penyakit fake news. Fake news ni lah. Tapi satu Wan, bila dah sebut itu dah daripada hadis Al-Quran, betul? Betul. Jadi kita dah tahu dah macam mana panduan dia dan sebagainya. So
boleh tak saya nak tahu apa yang sebenarnya yang menyebabkan orang cepat-cepat nak sebarkan sesuatu? Macam ni saya duduk psikologi lah ke? Boleh ke Wan kongsikan sedikit? Kadang-kadang adrenalin tu, Akhil Anwar. Adrenalin untuk membantu tu. Adrenalin, Adrenalin untuk membantu tu. Adrenalin untuk menyebarkan yang dirasa dia telah menyebarkan bantuan, menyampaikan sebaik mungkin, secepat mungkin bantuan yang boleh diberikan kepada orang ramai. Tapi sebenarnya mereka terlepas pandang untuk meneliti atau menyemak terlebih dahulu. Dan itu berbahaya. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang apa sahaja yang didengar, yang sampai saja pada dia, yang didengar, yang didapatkan, lantas disebarkan, maka kata Nabi dia merupakan seorang pendusta. Hati-hati. Kalau tak nak terjatuh dalam golongan yang Nabi sebutkan sebagai pendusta, jadi jangan senang-senang sewenang-wenangnya sampaikan apa sahaja yang kita dengar. Maka hati-hati dengan tu. Okey? Wow. Baguslah sebenarnya benda ni. Kita kadang-kadang kita ingat benda ni benda-benda remeh. Tapi bila kita dengar penjelasan macam ni, memang kita rasa kita kena stop. Jangan sebab itulah katanya apa Anwar, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Betul tak ada Iwan? Saya ni saya tahu betul. Ayat tu literalnya sebenarnya ada sebab nuzul dia. Tapi bolehlah pakai literal. Tapi kalau nak pakai secara umum, bolehlah. Tapi sebenarnya ada perincian dia yang lebih detail tentang ayat tu. Okey. Tapi PKP kita kena jumpa lah Iwan ni. Betul lah Zal. Lepas ni lah. Lepas PKP lah. Okay, Wan, ada tak lebih, tadi kita dah lihat banyaknya daripada surah Hujurat, banyak perkongsian hadis dan sebagainya. Tambah lagi power Wan untuk pukul lagi siapa kaki-kaki yang suka bercerita tentang benda palsu, bagi lagi ayat Quran boleh? Oish, mengadanya. Okey. Tujuan kita sampaikan ayat Quran ni, Akhil Anwar dan Zack, adalah untuk kita meletakkan darjat Allah ataupun Allah di sisi yang tinggi, dan kita nak tunjukkan betapa revelation of Allah, wahyu Allah mendatangkan ribuan hikmah dan mendatangkan ribuan kesedaran pada kita. Okey? Ayat Quran didatangkan pada kita untuk kita mencari hikmah, bukan untuk menghukum. Take it. Okey, 1, 2. Ketika Allah firmankan dalam surah Hujurat, verse nombor 1, ketika Allah firmankan, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman. Allah seru orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kita daripada banyak melakukan prasangka atau bersangka-sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangka itu akan menjadi dosa. Wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dha. Ini Allah perincikan. Macam mana bila kita sangka-sangka ni, kita terlibat dengan berita-berita palsu, berita yang tak pasti, berita yang syubhah, berita yang ragu-ragu. Kita akan start tercari-cari tau. Tercari-cari mana lagi. Kita masih mencari-cari ni, kita hold sekejap boleh Wan? Cantik sangat tu. Sebab kita nak break, kita akan kembali bersama dengan Da'i Wan, tapi kita akan berehat sebentar. Okey, so kita kembali sebelah sini. Jangan ke mana-mana, Borak Kopitiam. Yes, kembali lagi bersama di Borak Kopitiam. Zack Mereka dan Anwar Afiq masih lagi menemankan anda. Dan terima kasih kerana setia. Kita masih lagi ada Da'i Wan di talian. Okey. Kita mungkin boleh sambung kita punya tu tadi. Kita punya apa tu? Kupasan kita tadi. Okey. Terima kasih Zack. Sebab kita nak tanya terus. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kuberikan perkongsian yang baik pada semua, Ya Allah. Amin. Amin. Tadi kita kongsikan dekat ayat Quran dalam surah Hujurat ayat ke-12, ketika Allah firmankan, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangka itu kebanyakannya dosa. Wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan, mematai kesalahan, dan juga jangan saling menggunjing atau mencari keburukan di antara dengan yang lain. Okey, ketika Allah firmankan ayat ni, sebenarnya di hujung tu best. Ketika Allah firmankan dalam sambungannya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kalian tahu tak bahayanya orang yang terlibat dengan berita-berita palsu ni dan sebar-sebarkannya, sehingga mungkin akan boleh menimbulkan panik atau menimbulkan huru-hara. Dan ini, perbuatan ini diumpamakan oleh Allah dalam keadaan menyebarkan berita-berita palsu, something yang kita tak sangka, terlibat dengan benda yang kita tak sangka, sehingga sampai kita mencari-cari kesalahan-kesalahan yang ada, lepas tu kita bergaduh satu sama lain, lepas tu kita memburukkan satu sama lain. Dia umpama kita makan daging saudara kita yang telah meninggal dunia, yang telah mati sendiri.
Nampak sampai macam tu sekali bahananya ataupun bahayanya ketika Allah memberikan metafora untuk kita semua cakna tentang ni. So hati-hati dengan penyebaran berita-berita yang berada dalam keadaan tidak diragui ataupun tidak pasti. Wah, ini sangat berat ni. Okey, Daik Wan, kita nak tanya. Saya rasa soalan ni sangat sesuai untuk ditanyakan kepada ni individu ni, Daik Wan ni. Kita nak tahu macam mana cara sebenarnya nak mendidik rakyat Malaysia ni, sebab pelbagai nasihat telah diberi, dah buat PSA dan sebagainya. Macam mana kita nasihat nak mendidik terutama golongan-golongan yang degil ni, Daik Wan? Macam mana sebenarnya? Okey. First kali Zack, ingat Zack, untuk menjadi seorang pendidik Zack, paling penting dalam hati kita kena ada satu benda yang paling kena ada untuk bertapak dekat dalam hati kita dan kekal selama-lamanya, iaitu kesabaran. Wajib seorang pendidik memiliki kesabaran untuk dia teruskan mendidik. Seorang pendidik tidak layak menjadi pendidik sekiranya dia tak mampu bersabar untuk mendidik. Dan pahala bagi orang yang bersabar ketika mendidik disebutkan dalam Quran, dalam surah Zumar, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawasanya pahala-pahala orang yang bersabar dalam mendidik ni adalah infinity. Zack, Akhi Anwar. Makna kata pahala orang yang mendidik dalam keadaan bersabar ni infinity. So please, nak mendidik orang-orang yang degil, orang-orang yang tak dengar cakap dan sebagainya, kena sabar. Okey, jangan terus meletup ketika nak sampaikan didikan, ketika nak sampaikan nasihat, ketika nak sebarkan tentang kefahaman daripada KKM ataupun berita-berita yang sahih ataupun perkabaran-perkabaran yang sahih daripada sumber-sumber yang verified. Okey, teruskan mendidik. Teruskan mendidik sampai bila-bila. Bahkan itu mungkin boleh menjadi bahagian daripada usaha dakwah kita. Zack, Akhi Anwar. Teruskan. Sebab kita kenapa tu pegang hati tu? Bukan, dia macam suruh bersedia. Macam okey, bersedia. Kalau betul. Akan ada orang dalam dunia ni, Zack dan Akhi Anwar serta hadirin hadirat, yang akan memang unwillingly untuk dengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihatkan. Sebab itu hakikat bagaimana manusia berputar dalam dunia ni, Zack dan Akhi Anwar. Yang paling penting kita usaha teruskan. Dan paling penting di antara semua benda yang penting, please, time ni kita semua kena bersatu untuk menyampaikan kesedaran. Sebab saya perasan yang berlaku dalam tempoh PKP ni, kita saling bergaduhan di antara satu dengan yang lain. Sampai kita lupa tujuan untuk menghantarkan dan menyampaikan kesedaran kepada semua. Bergaduh dekat social media, bergaduh dekat Twitter, bergaduh dekat Facebook. Pasal unrelated things, pasal unbeneficial things. Patutnya time ni kita bersatu hati kot, kita bersatu tangan. Time ni bekerjasama untuk apa? Untuk kita sama-sama sampaikan kesedaran, sumber-sumber yang verified kepada semua. Itu yang patut kita buat. Yes. Terima kasih Wan. Sangat-sangat bermanfaat perkongsian kita sampai bila Wan nasi sebut Akhi Wan, Zack, kita pun dah macam terkesan ya kita orang akan berubah insya-Allah. Tapi untuk rakyat Malaysia untuk tahu perkembangan, untuk mendengarkan lagi perkongsian, Wan kongsikan IG sikit. Okey. First kali jangan lupa untuk follow Han Biun. Kedua kalau sudi, kalau ada waktu yang lapang boleh follow saya. Elias tu Wan Dazrin. Type je Daik Wan. Kalau tak jumpa type je kat Google. Nanti jumpalah tu. Betul? Wow. Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak Wan di atas perkongsian semuanya. Semoga sentiasa diberkati dan dengan cerita baru diberi cahaya mata. Semoga diberi kesihatan yang baik. Jadi terima kasih banyak Daik Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri. Stay at home, stay at studio. Stay steady insya-Allah. Baik-baik. Thank you Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia, bila kita dengar macam ni memang kita pun seronoklah. Kan? Ada pencerahannya untuk kita semua. Teruskan untuk kita menyampaikan kesedaran, bukannya berita palsu. Jadi apa-apa pun terus stay at home, jaga kebersihan. Alhamdulillah sekarang ni kita pun makin lama makin sedar tentang kebersihan tu. Sebelum ni jaga kebersihan, sekarang ni makin sedarkan kebersihan. Jadi terus bersama dengan TV3 macam-macam lagi program yang akan bersama dengan anda. Terus saya Zack American, saya Anwar Afiq bersama dengan Buat Kepetiam Sabtu dan Ahad nanti. Bye bye. Assalamualaikum.
Senyum seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Duduklah kita di rumah untuk hindar bahaya. Kau di rumah, ku di rumah, bersama ikut perintah. Duduklah di rumah sebelum hari kan ditambah. Duduklah di rumah, kerjasama untuk hindar corona.